Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan kamu semua di dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Tahniah kepada murid-murid semua kerana berjaya mengikuti kelas ustazah pada petang ini. Ya, ustazah doakan kamu cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Ya, terus dengar penerangan ustazah untuk petang ini. Ya, okey, sebelum kita meneruskan kelas kita pada petang ini, jom kita sama-sama membaca doa untuk memulakan pembelajaran. Semoga kelas kita pada petang ini mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, pada petang ini kita akan mengulang kaji, mengulang kaji pelajaran Jawi, iaitu tajuk kedudukan huruf hamzah. Kenapa kita belajar kedudukan huruf hamzah ini? Kerana ada berlaku sedikit perubahan pada tajuk kedudukan huruf hamzah. Jadi Ustazah harap kamu dapat memberi tumpuan atas penerangan yang Ustazah akan berikan sebentar lagi. Okey ya? Baik ya. Okey. Kita masuk kepada tajuk kedudukan huruf hamzah. Kedudukan huruf hamzah. Okey. Sebelum ni kita belajar seperti yang ada dalam buku teks, kedudukan huruf hamzah ada 5 keadaan. Ada 5 keadaan kalau dalam buku teks tu. Tapi sekarang ada perubahan, kedudukan huruf hamzah tidak lagi 5, tetapi dia menjadi 4. 4 keadaan. 4 keadaan kedudukan huruf hamzah. Okey, nanti kita tengok apa yang dibuang. Yang tinggal hanya 4. Kita tengok nanti ya. Okey. Kedudukan huruf hamzah yang pertama iaitu hamzah di bawah huruf alif. Okey, yang kedua hamzah di atas huruf alif. Ketiga, hamzah sejajar ataupun hamzah setara. Yang keempat, hamzah berumah, hamzah berumah. Ada 4 keadaan, ada 4 keadaan huruf hamzah. Okey, apa yang dihazafkan, yang dibuang, iaitu hamzah 3 suku. Hamzah 3 suku telah dihazafkan. Apa maksud hazaf? Telah dihapuskan. Hazaf tu maksudnya telah dihapuskan. Maknanya, hamzah 3 suku, hamzah 3 suku ni dah tak ada. Sebab tu dia jadi 4 sahaja, iaitu hamzah di bawah huruf alif, hamzah di atas huruf alif, hamzah setara dan hamzah berumah. Okey, lepas ni kalau keluar soalan berapakah keadaan kedudukan huruf hamzah, kamu jawab 4. 4 keadaan. Bukan lagi 5. 5 ni salah. 5 ni salah. Dah tak ada dah. Sekarang 4. Kenapa hamzah 3 suku ni dihazafkan, dihapuskan? Nanti kita tengok ada penerangannya dekat keterangan yang akan datang. Okey. Baik murid-murid, kita tengok kepada kedudukan hamzah yang pertama, iaitu hamzah di bawah huruf alif.
Ya. Okey, hamzah di bawah huruf alif. Okey, kita tengok ya. Okey, untuk makluman semua murid-murid ya. Hamzah di bawah huruf alif ini kita tekankan kepada 3 perkataan ni. Ya. Kita tekankan kepada 3 perkataan ni. Ya. Okey, yang pertama iaitu Islam. Ya. Islam. Okey, kita tengok Islam. Ejaan dia alif hamzah. Ya. Alif hamzah sin lam alif mim. Islam. Ya. Perkataan Islam ini mesti dieja hamzahnya mesti diletak di bawah huruf alif. Ya. Okey. Kalau kita eja iman. Iman macam mana iman? Alif, ya, mim, alif, nun. Iman. Okey, iman. Perlu tak letak alif di bawah hamzahnya? Perlu tak? Tak perlu. Ya, tak perlu letak hamzah. Sebab dia bukan perkataan yang ditekankan dalam jawi. Ya, yang ditekankan dalam jawi untuk alif, hamzah di bawah alif ialah perkataan Islam ni. Ya. Iman ni tidak. Iman ni tak payah. Okey. Ya, jelas. Okey, perkataan yang kedua iaitu ni adalah perkataan seru, ya. Kenapa tu? Tu ya. Okey, ejaannya hamzahnya di bawah huruf alif iaitu alif hamzah ya ha. Ya. Ni perkataan seru. Okey. Jelas ya? Okey, kita tengok pula perkataan yang ketiga iaitu perkataan email. Yang menggunakan untuk elektronik, ya. Singkatan dia ya, email. Elektronik, untuk elektronik. Jadi ejaan dia alif hamzah, ada hamzah tu kan? Bawahnya ya, mim, ya, lam. Ya. Jadi bunyinya email. Ya, selain daripada perkataan email, apa dia? Kamus. Hamzah, ya. Ya, ejaannya macam tu. Kamus. Ya, qaf, alif, mim, waw, sin. Kenapa alif hamzahnya di bawah huruf alif? Kerana dia adalah perkataan yang bermaksud elektronik. Ya, okey. Jelas ya yang dimaksudkan dengan hamzah yang diletak di bawah huruf alif. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok pula kepada kedudukan hamzah di atas huruf alif. Okey, masa bila kita nak letakkan hamzah di atas huruf alif? Okey, kita tengok maksud dia kat sini. Ya. Maksud dia, ya. Okey, jap. Okey, maksud dia iaitu kata dasar bermula huruf alif menerima awalan huruf dal, sin, kaf. Wajib diletakkan hamzah di atas huruf alif. Ya. Okey, ini maksud dia kata dasar yang dimulai dengan huruf alif. Ya, kata dasar yang dimulai dengan huruf alif. Ya, lepas tu diletakkan kata awalannya diletakkan dengan huruf dal ataupun huruf sin ataupun huruf kaf. Maka lepas tu alifnya mesti diletakkan hamzah di atasnya. Okey, contoh kita tengok perkataan upah. Upah iaitu alif, waw, pa, ha. Upah. Ya, upah. Bila kita eja upah sahaja, kita tak payah letak hamzah di atas huruf alif. Ya, tapi bila diletakkan
huruf awalan dal, ya, diletakkan, ditambahkan huruf awalan dal, jadi ejaannya dal, alif, hamzah di atas, ya. Waw, pa, ha. Jadi bunyinya diupah. Kena letak hamzah di atas huruf alif. Kenapa? Sebab dimulai dengan huruf dal. Ya, ada tambah huruf dal kat sini. Jadi alifnya kena letak hamzah di atasnya. Okey, jelas. Okey, kita tengok perkataan yang kedua. Okey ya, perkataan yang kedua iaitu perkataan indah. Okey, kita eja indah. Alif, ya, nun, dal, ha. Indah. Tak ada hamzah ya di atas huruf alif. Sebab ni kata dasar dia. Kata dasar perkataan indah, kita tak perlu letak hamzah. Tapi bila dia menerima huruf awalan sin, ya, dia menerima huruf awalan sin, jadi dia kena letakkan hamzah di atas huruf alif ni. Ejaannya sin, alif, hamzah, ya, nun, dal, ha. Bunyinya seindah. Kenapa diletakkan huruf hamzah di atas huruf alif? Kerana ada tambahan awalan. Ada huruf tambahan awalan huruf sin. Ya, tadi kita tengok kat sini ada huruf sin. Yang ni. Kan? Jadi kena tambahkan hamzah di atas huruf alif. Okey, perkataan yang ketiga iaitu perkataan eja. Ya, perkataan eja alif, ya, jim, alif. Ya, tak ada hamzah. Ini kata dasar. Ya, kata dasar yang dimulai dengan huruf alif. Ejaannya memang tak ada hamzah. Tapi bila diletakkan huruf awalan huruf dal, huruf dal, maka kena tambahkan hamzah di atas huruf alif. Ya, kena letakkan hamzah di atas huruf alif. Jadi ejaannya dal, alif, ya, jim, alif. Ya, dal, alif, hamzah, ya, jim, alif. Dieja. Okey, jelas tak? Murid-murid semua? Okey ya. Baik ya, kita tengok pula kepada kedudukan huruf hamzah yang setara. Ya, setara ataupun sejajar. Maksud setara tu macam ni lah. Dia lurus dengan huruf yang berada di sebelahnya. Ya, setara ataupun sejajar. Okey, kita tengok masa bila kita nak letakkan hamzah yang setara. Okey, ya. Yang pertama, ni yang pertama ya. Kita tengok untuk pasangan yang dimulai dengan huruf ui, ai, au. Ya, kita tengok nanti apa yang dimaksud dengan au, ai dan ui. Kita tengok ejaan dia dalam bahasa Melayu, ya. Okey. Perkataan. Contoh yang pertama iaitu perkataan air, ya, perkataan air. Air iaitu ejaan dia A-I-R. Air, ya. Dia huruf yang depan dia ni I. Ni I. Okey, ya. Bila ada perkataan yang dimulai dengan huruf A, I, ya, maka dia hendaklah dieja dengan hamzah yang sejajar macam ni. Ya, iaitu alif, hamzah, ya. Hamzahnya sejajar ya, hamzahnya sejajar ni. Ya, ra.
air. Ya. Okey, ataupun perkataan laut. Perkataan laut ni daripada ada huruf au ni. Ada au. Yang ni lah. Au ni kan. Ada kan? Jadi ejaan laut lam alif hamzah waw ta. Laut. Hamzah dia sejajar. Ya? Okey. Jelas tak? Okey, yang ketiga, contoh yang ketiga iaitu yang ni. Ui, ui. Apa perkataan yang menggunakan huruf ui? Iaitu ni buih yang ada ui. Ni. Buih. Jadi ejaannya ba waw ba waw hamzah ya ha. Buih. Hamzahnya sejajar. Okey. Jelas? Ya. Okey, kalau sebenarnya untuk pasangan au, ai, ui ni, ya, asalnya dulu dia menggunakan hamzah 3 suku. Hamzah 3 suku. Ya, tapi apabila hamzah 3 suku ini dia mendatangkan masalah, ya, kepada ejaan, ya, jadi dia telah dihapuskan dan ejaan yang digunakan sekarang apabila berjumpa dengan perkataan-perkataan yang Ustazah berikan tadi, ya. Contohnya tadi apa? Au, ya. Au, ai ataupun ui, ya, hamzahnya dah diletakkan setara. Ya, hamzahnya dah diletakkan setara. Dia tak ada lagi tiga suku. Ya. Okey. Jelas ya? Okey, kita tengok pula yang kedua. Ya, ni yang kedua, kaedah yang kedua. Masa bila kita nak letakkan hamzah sejajar, iaitu apabila perkataan pinjaman bahasa Arab. Ya, perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, perkataannya contoh iaitu perkataan uduk. Uduk ni adalah perkataan bahasa Arab yang kita pinjam, yang biasa kita sebut, ya. Kita ambil uduk kan, kita beruduk. Jadi ejaan dia seperti ini. Waw, dot, waw, hamzah. Ya. Waw, dot, waw, hamzah, uduk. Ini perkataan bahasa Arab yang kita pinjam, yang kita gunakan sehari-harian kita. Ya, jadi ejaan hamzahnya sejajar dengan huruf yang bersebelahan. Okey, yang kedua perkataan apa? Al-Quran. Ya, perkataan Al-Quran. Al-Quran ini adalah perkataan bahasa Arab yang kita pinjam, iaitu ejaannya alif, lam, qaf, ra, hamzah, alif, nun. Al-Quran. Ya, iaitu hamzahnya sejajar. Ya, hamzahnya sejajar. Nampak tak kuning? Tak nampak pula kuning, ya. Sekejap Ustazah ambil warna lain. Ni, hamzahnya sejajar. Okey. Okey, perkataan yang seterusnya iaitu perkataan doa. Ya, doa juga adalah perkataan bahasa Arab yang kita pinjam, ya. Okey, jadi ejaannya dal, ain, alif, hamzah. Ya, dal, ain, alif, hamzah. Doa. Ya, yang mana huruf hamzahnya iaitu sejajar. Sebaris dengan yang kat sini. Ni yang dimaksudkan dengan sejajar, dia lurus. Okey, jelas ya? Okey, ini penggunaan hamzah yang sejajar. Ya, ada dua kaedah dia. Yang pertama tadi apabila ada perkataan yang ada perkataan au, ai ataupun ui. Ya, tu. Yang kedua apabila
adanya perkataan pinjaman bahasa Arab yang kita gunakan. Ya, contohnya seperti yang di bawah ni. Ya, wudu, Al-Quran dan juga doa. Ya, hamzahnya adalah sejajar. Ya, okey. Okey, jelas ya? Ustazah harap kamu faham. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir, ya, kedudukan huruf hamzah yang terakhir iaitu hamzah yang berumah. Hamzah ada rumah. Ni, ya. Okey, masa bila kita nak gunakan hamzah berumah ni, ya, masa bila kita nak gunakan, iaitu sama juga macam yang tadi apabila kita menggunakan kata pinjaman bahasa Arab. Ya, kata pinjaman bahasa Arab. Okay, contohnya perkataan masalah. Masalah ni adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Ya, jadi ejaan dia macam mana? Ejaan dia mim, sin, hamzah. Ni hamzah dia. Nampak ya? Hamzah berumah ni macam ni lah. Dia ada rumah dia. Lam, ha. Masalah. Okey. Jelas tak? Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Iaitu perkataan tahniyah. Ni. Ya, perkataan tahniyah. Tahniyah ni juga adalah perkataan bahasa Arab. Ya. Okey, ejaan dia ta, ha, nun, ya, hamzah. Ha. Yang dikatakan hamzah berumah yang ini. Ya, tahniyah. Tahniah. Macam itulah. Ya, tahniah. Tu hamzah dia. Ya. Okey, perkataan yang ketiga, contoh yang ketiga. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Iaitu perkataan malaikat. Malaikat. Kita sebutan dia kan. Malaikat. Malaikat. Okey, ejaan dia iaitu mim, lam alif, hamzah. Ni hamzah berumah dia. Ya, hamzah, kaf, ta. Bunyinya malaikat. Okey, mana dia hamzah berumah? Ni hamzah berumah dia. Ya. Okey, tekankan kepada perkataan-perkataan yang ini. Ya, perkataan bahasa Arab yang kita pinjam untuk kita gunakan dalam seharian kita. Ya, bila dieja keadaan dia, keadaan hamzahnya iaitu hamzah yang berumah. Okey. Jelas ya murid-murid? Harap ustazah kamu faham semua. Okey. Okey, alhamdulillah ya. Untuk hari ini tajuk kedudukan huruf hamzah telah pun selesai ustazah terangkan kepada kamu. Ya, ini adalah siri ulang kaji. Kita dah belajar dah hari tu, ya. Ini ustazah nak ingatkan kepada kamu sahaja sebab ini adalah sukatan yang terbaru, ya. Mengenai tajuk kedudukan huruf hamzah sebab dia dah berbeza pada buku teks, ya, dah berbeza dengan buku teks. Jadi ustazah kena terangkan semula kepada kamu keadaan kedudukan huruf hamzah yang sebenarnya, ya. Jadi ustazah harapkan murid-murid semua faham, ya. Dan ada latihan yang ustazah akan beri, ya, dekat link bawah tu nanti kamu boleh jawab, ya. Saya nak tengok kefahaman murid masing-masing, ya. Okey, untuk kata-kata akhir sebelum ustazah menutup kelas kita pada petang ini, ya. Okey, jom kita baca sama-sama apa yang ustazah tulis kat sini ni, Persiapan terbaik untuk esok adalah melakukan yang terbaik
untuk hari ini. Faham tak maksudnya tu? Harap kamu jelas dan faham. Dan sekiranya kamu ingin berjaya, kamu kena teruskan berusaha. Ya. Okey, untuk akhirnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.